Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang penonton sekalian ke program kami, program yang dibawa khas daripada Masjid Darul Makmur yang diberi nama Ngaji Lane. Jadi kalau kita dah dengar ada perkataan ngaji itu, tidak lain dan tidak bukan kita akan membaca ataupun kita akan mengaji bersama, mengaji Al-Quran insya-Allah. Jadi insya-Allah kita ini sekarang berada di pilot program lah orang katakan kan. Episod yang pertama di musim yang pertama ya Ustaz musim tu kalau kita pergi musim maknanya masjid kita dah plan ahead lah, kita nak adakan program ini lama lah maksudnya di sini insya-Allah ya. Jadi anda bersama saya di program ini Muhammad Sofwan bin Ismani, insya-Allah saya akan menjadi host lah untuk program kita ini dan bersama saya Assalamualaikum, saya Muhammad Hanafi bin Muhammad Yusof, Pegawai Kanan Agama Masjid Darul Makmur. Baiklah, terima kasih Ustaz. Jadi kalau mungkin ada yang tertanya kan, saya pun adalah salah satu warga kerja Masjid Darul Makmur jugalah. Jadi bersama saya iaitu Pegawai Kanan Ustaz Muhammad Hanafi. Jadi kalau nak ketahui lah, saya share aja, Ustaz Muhammad Hanafi ni saya rasa paling layak lah kat sini sebab kalau kita nak tahu lah Ustaz Muhammad Hanafi ni, beliau dia mengkhatamkan Al-Quran semuda belum cakap lagi umur, dah cakap muda umurnya baru 12 tahun baru Ustaz Masya-Allah. Saya 12 tahun masih lagi main bola guna beg duit guna dompet tu insya-Allah. Okey. Baiklah, jadi saya kongsikan macam mana konsep program kita ini. InsyaAllah kita rancangkanlah program kita ini berlangsung selama 8 minggu untuk sesi yang kali inilah insyaAllah. Jadi kita mengharapkan support lah daripada pendengar-pendengar dan penonton sekalian semua insyaAllah. Jadi kita pun akan bersiaran setiap minggu selepas maghrib. Kita akan berterusan lah program yang kita rancangkan ini insya-Allah. Jadi saya share sikit konsepnya adalah setiap minggu kita akan dengarkan bacaan daripada anda sekalian lah. Jadi mungkin bertanya kenapa macam mana nak dengar kan? Jadi jemaah-jemaah sekalian yang di rumah itu bolehlah merakamkan bacaan anda Al-Quran itu, bacaan anda itu lalu hantarkan kepada kami melalui WhatsApp melalui nombor 97894148. Saya ulangi 97894148. Okey. Dah macam jual produk. Okey. Itulah maksudnya anda akan hantar, nanti kita akan dengarkan bersama di program ini, lalu akan mungkin Ustaz Asatizah kita akan berikan sedikit komentar tentang ilmu-ilmu yang bersangkut paut dengan ayat tersebut. Jadi jangan risau, mungkin kita tanya ayat apa kan. Jadi setiap minggu kita akan ada ayat-ayat yang lain. Jadi di akhir rancangan ini, dan kita juga akan post di Facebook kami di Masjid Darul Makmur. Jadi anda akan boleh lihat ada ayat tersebut, anda boleh rekod lalu menghantar kepada kami. Okey? Itu intro saya lah. Itu kerja saya kat sini kan. Okey, sudah bersedia Ustaz? InsyaAllah Ustaz. Baik sangat berceruti pula. Minta maaf. Saya tak sabar Ustaz nak kongsi. Masya-Allah. Jadi baiklah, sebelum kita mulakan, bukan sebelum lagi, kita dah nak mula dah. Jadi kita kickstart program kita ini dengan kita mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran, bacaan yang pertama lah insya-Allah oleh Imam Bilal di Masjid Darul Makmur juga, iaitu Ustaz Muhammad Al-Faris yang akan bacakan surah daripada surah Ali Imran insya-Allah. Falyatafaddal ma'jura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما
النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. Masya Allah, jazakallah khair, jazak di atas bacaan Ustaz Muhammad Al-Faris. Jadi sebagai pendahuluan tentang sebelum kita mulakan program ini, cara bacaan yang diterangkan oleh para ulama qiraat, level bacaan ni ada empat level atau empat peringkat. Pertama, cara bacaan tartil panggil. Bacaan tartil ini ialah bacaan yang sederhana, yang jelas punya sebutannya, makhrajnya dan boleh tadabbur maknanya. Yang kedua, tahqiq. Tahqiq ni bacaan yang perlahan daripada tartil. Kalau kita mudah faham atau kita gambarkan bacaan tahqiq ni seperti bacaan dibaca pada tilawah antarabangsa sebagai contoh, ataupun mereka-mereka yang mula start nak belajar bacaan perlahan-lahan, itu dipanggil bacaan tahqiq, satu-satu dengan jelas pelan-pelan. Dan yang ketiga, bacaan hadar. Bacaan hadar ni adalah bacaan yang laju, walaupun laju tapi dipelihara makhraj hurufnya dan juga dia punya tajwidnya dipelihara, seperti bacaan macam insya-Allah Ustaz Safwan kita Al-Hafiz. Ustaz Belum lagi Ustaz, insya-Allah pre-hafiz. Hafiz. Maksudnya belajar Hafiz ni dia akan baca laju, tapi walaupun laju di samping dijaga makhraj hurufnya dan juga dia punya tajwidnya. Yang keempat ialah bacaan tadwir. Bacaan tadwir ni antara bacaan tartil dan juga hadar, dia tengah-tengah. Itu sebagai makluman lah cara bacaan Al-Quran yang diiktiraf para ulama. Jadi saya teruskan kepada Ustaz Safwan kita. Betul. InsyaAllah. Itulah saya dah sebut, kalau kita tengok YouTube, kita cari ayat-ayat suci yang kita nak dengar, nanti setiap qori ada bacaan-bacaan dia sendiri. Ada yang laju, ada yang pelan. Itu up to individu lah nak baca macam mana, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, kita terima kasih kepada Ustaz Muhammad Al-Faris atas bacaannya, insya-Allah. Jadi ayat yang dibacakan tadi itu yang seperti sudah diberitahu ialah surah Ali Imran ayat 126 dan ayat 100 ke 27, insya-Allah. Jadi ayat tersebut kita akan bukan kita kupaskanlah, kita akan dengarkan daripada peserta-peserta kita pada hari ini, insya-Allah. Tapi sebabkan program kita ini adalah program pilot saya sebut tadi kan. Jadi bacaan-bacaan yang telah dihantar oleh peserta pada hari ini kesemuanya daripada sukarelawan Masjid Darul Makmur lah. Jadi bermula dari minggu hadapan barulah kita mula dengarkan bacaan-bacaan daripada anda semua. Jadi inilah, jadi participate bersamalah, kita support bersama. Jemaah-jemaah bolehlah rekod bacaannya lalu hantar ke, saya promo lagi, hantarkan ke WhatsApp nombor 97894148, insya-Allah. Jadi Ustaz dah bersedia untuk kita dengarkan bacaan untuk daripada peserta pertama kita ya. InsyaAllah. Siapa ni Ustaz? Bismillah. InsyaAllah. Peserta pertama kita, nama dia relax je, simple je, nama dia Ahmad aja letak nama dia. Okey. Jadi peserta kita Ahmad ini akan bacakan ayat suci Al-Quran daripada surah yang sama, ayat 126 dan ayat ke 127, insya-Allah. Falyatafaddal. Assalamualaikum Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ
وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada akh kita, Akh Ahmad. InsyaAllah saya berikan ruang kepada Ustaz Hanafi untuk berikan sedikit komentar insyaAllah. Fadal Ustaz. Alhamdulillah pada Encik Ahmad. Encik Ahmad namanya Encik Ahmad. Kerana sudi berkongsi dengan kita bacaan beliau. Alhamdulillah bacaan yang baik. Cuma di sini saya ingin mengambil tak lama tentang penerangan yang akan saya kongsikan daripada bacaan beliau. Kalau terlihat dari bacaan beliau, yang saya ingin highlightkan dalam sesi ini ialah tentang kalimah sebentar ya. Ini. Walitatma'innah. Walitatma'innah. Kalau kita lihat daripada apa yang dibaca, mungkin beliau tersalah. Saya rasa beliau tersalah dia punya sebutan dia. Di sana lepas huruf ta itu adalah huruf ta. Ya. Walitatma'inna. Dalam kalimah ini ada dua hukum tajwid yang saya nak kongsi. Pertama sekali ialah hukum pertama ialah tentang qalqalah. Qalqalah, bukan qalqalah akhlakan, bukan, tapi qalqalah. Jadi dia punya sebutan kena betul. Qalqalah. Qalqalah ni saya ringkas, dia ada tiga dia punya bahagian dia. Pertama dipanggil qalqalah kubra. Yang kedua qalqalah sugra. Yang ketiga qalqalah akbar istilahnya. Ada mengatakan qalqalah kubra dengan akbar sama je, tapi ada sedikit segi penerangan daripada para ulama tajwid. Jadi qalqalah ni adalah merupakan makna qalqalah ialah melantunkan ataupun kita panggil berdetik. Berdetik ni macam jantung tu berdetik. Dia ada pergi balik lah, panggil istilahnya. Begitu juga qalqalah, bila dia ada, kita sebut dia ada bunyi begitu. Contohnya kat sini data ataupun ad. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Contohnya. Sebelum tu qalqalah ini ada 5 huruf. 5 huruf. Saya rasa semua dah tahu apa huruf dia kan. Nak sebut tu nanti sebentar. Dah tahu? Alhamdulillah. Tapi kalau siapa yang belum tahu, dia banyak istilah dia. Ada beberapa istilah lah. Kalau bahasa Arabnya, saya punya, untuk mengingat dia punya huruf, dia dipanggil, dia disebut tentang qatbu jadin. Qatbu jadin lah, itu dulu kalau saya hafal. Ataupun mungkin macam-macam. Maksudnya ada 5 huruf. Qa, ta, ba, jim dengan dal. Melayu biasa disebut, saya pun dah tahu dah. Sebentar. Dah tahu alhamdulillah. Yang belum tahu, untuk kita mudah ingat, baju dah qata. Baju dah qata. Senang kan? Baju dah qata. Maksudnya itu adalah huruf-huruf qalqalah. Maksudnya kalau dia, bila huruf tersebut dia ada mati ataupun dia sukun, maka kita kena pantulkan bacaan dia, kena bacaan dia berdetak. Maksudnya contoh kat sini walitata, huruf ta, walitata.
dan juga lam yalid wa lam yulad. Okey. Lam yalid wa lam yulad. Okey. Berkenaan dengan pembahagian qalqalah tadi, dia kubra, sughra dan akbar. Dia kalau sughra itu dia di tengah-tengah dia punya kalimah. Contohnya lam yalid wa lam yalid. So bacaan dia agak tak tebal seperti kubra. Kubra ni di akhir kalimah. Wa lam yulad, kena lebih jelaskan. Qul a'udzu birabbil falaq. Dan itulah yang Untuk pertempatan huruf dia lah maksudnya. betul Ustaz. Jadi itu yang pertama. Kita tengah masa sikit lagi. Yang kedua ialah yang kalau saya boleh yang kedua yang saya nak kongsikan di sini ialah tentang tasydid, nun syiddah ataupun nun tasydid. Nun Syiddah. lepas alif ada huruf nun dan nun itu bersabdu. Maka kita wajib idgham. Wajibul gunnah dipanggil. Jadi wajibul gunnah, jadi kita kena dengungkan, wajib kita dengungkan dia. Nama pun wajibul gunnah. Jadi kena baca walitatma'inna qulubukum, walitatma'inna. Jadi itu yang saya boleh kongsikan sekarang ini Ustaz, iaitu qalqalah, satu qalqalah, lagi satu tasydid. Kita kesetujuan masuk Ustaz, kita pun lepas nak dengar bacaan yang lain. Jadi seterusnya Ustaz, kita boleh dengan bacaan seterusnya. Betul. Alhamdulillah. Jadi kita akan move on lah pada bacaan yang seterusnya insya-Allah, iaitu bacaan yang dibacakan oleh kita Afandi. Okey. Jadi Afandi juga akan bacakan surah yang sama, ayat yang sama insya-Allah. Fal yatafaddal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن القلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. Sadaqallahul Azim. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada Afandi atas bacaannya, alhamdulillah. Jadi tadi Ustaz dah explain tentang qalqalah kan. Jadi peserta kedua ni macam terus kasih qalqalah dia. Boleh tak saya nak kita dengarlah qalqalah daripada Afandi ni. Okey ke tidak? Jemput Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah, kepada saudara Afandi tadi masya-Allah. Pertama sekali kita nak ucapkan terima kasih lah kerana boleh menyumbangkan suara untuk program kita ini. Bacaan yang amat bagus, dan cuma sedikit yang perlu kita betulkan. Saya tak mengambil masa lama kerana tadi kita telah terangkan tentang qalqalah. Cuma dekat sini bacaannya bagus, cuma pada mungkin ada yang perasan selepasnya walitatma'innal kita baca, dia terlebih dia punya apa ni, sebelum qulubukum tu ada al walitatma'innal. Jadi kita perlu baca hati-hati dalam ni bacaan kita, kerana segi boleh terlari segi maknanya, ataupun dia punya grammar bahasa Arab Ustaz, dia boleh jadi lain lah maknanya. Jadi sebab tu perlunya kita belajar dengan berguru. Okey, ala kulli hal saya nak kongsikan yang pertama iaitu dia terlebih huruf, jadi kena hati-hati. Walitatma'inna tapi walitatma'inna qulubukum bih. Itu pertama. Tadi maka kalimah itu ada qalqalah. Yang kedua, pada ayat yang dibaca peserta pertama dan juga peserta kita yang kedua, iaitu pada ada qalqalah juga, iaitu pada ayat yang seterusnya liyaqta'a. Liyaqta'a pun qalqalah juga.
Qalqalah di sini apa tuan-tuan? Sughra ke kubra? Sughra. Pasal dia di tengah-tengah di tengah ayat. tempat dia. Jadi dengan kita jadi kita tahu bila ayat ni sini ada qalqalah, jadi kita tahu macam mana nak sebut dia. Liyaqta'a wa litatma'inna. Itu saja Ustaz. InsyaAllah. Tak panjang Ustaz. Maaf. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Ustaz Hanafi atas pencerahannya dan juga terima kasih kepada peserta-peserta kita kerana mengongsikan bacaan mereka. Jadi maksudnya bacaan ni kita boleh share lah bersama supaya ini bukan sahaja manfaatkan kepada mereka tapi manfaatkan kepada semua orang yang nonton video ini juga insya-Allah. Jadi kita dah dengarkan 2 bacaan, kita ada lagi 2 bacaan untuk ayat pada hari ini. Jadi kita akan pergi ke break sementara sekejap lah. Okey. Jadi sementara itu saksikanlah sedutan daripada ceramah-ceramah di Masjid Darul Makmur. Terima kasih. Kita jumpa sebentar lagi. Bagaimana mendapat pahala hidup 7,000 tahun. Inilah memandangkan kita ni umat Rasulullah, umat yang terakhir, umat yang terawal masuk syurga. Dan tajuk buku ini pun insya-Allah bukan setakat pahala 7,000 tahun, tapi sebenarnya mendidik kita bagaimana untuk dapat bersama dengan Rasulullah SAW dalam syurga. Itu yang kita nak sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi jemaah sekalian, penonton sekalian di program Ngaji Lane kita. Alhamdulillah. Jadi kuliah yang telah anda dengarkan tadi ataupun tonton tadi, kuliah tersebut bolehlah anda tontonlah di laman Facebook kami di Masjid Darul Makmur untuk cari. Jadi insya-Allah kita kembali di program Ngaji Lane kita. Kita dah dengar pun 2 bacaan daripada jemaah kita ataupun daripada peserta-peserta kita. Jadi ini untuk minggu ini saja, tapi untuk minggu hadapan insya-Allah pada akhir rancangan nanti kita akan paparkan gambar iaitu yang mengandungi ayat yang boleh anda bacakan. Jadi ada boleh rekod bacaan, either nak suara ke atau nak video pun boleh. Kalau video lagi bagus. Jadi ustaz asatizah kita boleh nampak bacaan ni macam mana. Mungkin raw macam bukan di sini mungkin kan ustaz boleh tegurkan kan. Jadi nanti kita boleh anda boleh hantarkan melalui WhatsApp ke nombor 97894148. Boleh sertakan nama anda sekali insya-Allah. Jadi kita kembali Ustaz untuk kita dengarkan bacaan oleh peserta yang ketiga pada hari ini insya-Allah. Jadi insya-Allah peserta kita pada hari ini yang ketiga ini adalah namanya Muhammad Syahmi. Jadi beliau akan bacakan ayat surah Ali Imran ayat 126 dan ayat 127 insya-Allah. Fadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Okey, terima kasih kepada peserta kita Muhammad Syahmi. Terima kasih atas bacaannya. Dan tanpa saya melengahkan masa lagi, insya-Allah saya menjemput ustaz untuk berikan sedikit komen. Okay, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah bacaan adik saudara Syahmi bacaan yang masya-Allah baik juga. Cuma bacaan ni bagus, sedikitlah saya nak highlightkan sedikit. Sama juga berkenaan dengan qalqalah juga kita pada hari ini kan, kita punya tajuk kita tentang qalqalah. Bacaan dia pertama di kalimah ini iaitu kena tekankan sikit lagi walitatma'inna Yang kedua kadang kita terlepas dia punya dengung ni. Jadi dengung tu pun kita perlu memperberat supaya bacaan kita lebih sempurna. Iaitu waman nasru. Dia punya dengung pun dia wajib berguna 2 harakat dia punya dengung dia.
Jadi waman nas, waman Dengung. dengung dia. Dengung dari hidung tu. Dengung. Betul Ustaz. Yang ketiga Ustaz, sama juga tentang qalqalah, yaqa. Qaf lah. Kena jelaskan sedikit lah. Okey, yang terakhir Ustaz, yang saya ingin kalau boleh highlight, iaitu tentang kalimah fayanqalibu. Dia mad asli, Mat asli. asli. Jadi kadang-kadang orang tu macam terlepas macam terkalak kebut sedikit. Tapi itulah, kena tenang. Fayanqalibu, dua harakat. Jadi mad dia memang asli, dia bacaannya dua harakat. Jangan kalau boleh dengan sempurna, jangan satu harakat setengah ke. Macam mana nak kira harakat ke? Fayanqalibu, bu gitu lah. Dua harakat. Lagi boleh nampak lah kalau guna jari tu kan. Ala kulli hal, bacaannya bagus Ustaz, masya-Allah. Terima kasihlah sekali lagi kepada saudara Syahmi kerana sudi kongsi bacaan kepada kita semua. Semua manfaat ni bacaan insya-Allah. Saya rasa rata-rata memang bacaan yang kita dengar pada hari ni semuanya dah okey dah kan. Betul. Dah boleh baca dah. Yes, semua boleh baca dah Quran ni kan. Tapi kita di sini kita nak nimba sedikit ilmu lah, lebih mana yang kita tak kurang pun, kita boleh tambah lagi je ilmu insya-Allah. Okey. Jadi terima kasih Ustaz dan juga kepada peserta kita atas bacaannya. Insya-Allah semoga kita dapat manfaat daripada pencerahan yang telah dikongsikan tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dah dengarkan 3 bacaan. InsyaAllah malangnya kita akan dengarkan bacaan yang terakhir untuk hari ini. Jadi program kita ini tak lama sangatlah, takut nanti orang dah terbuak pula tengok dengar muka saya ke apa, dengar suara saya ini. InsyaAllah. Jadi kita dengarkan ayat ataupun bacaan yang terakhir oleh ni seorang muslimah. Kita selama ni kita dengan muslimin 3 kan. Alhamdulillah Ustaz. Sekarang ini ada muslimah. Jadi maksudnya bacaan kita punya program ni boleh untuk muslimin, boleh untuk muslimah. Jadi kalau nak budak kecil boleh, mungkin ada parent ataupun ayah ibu nak anaknya baca, boleh kongsi bersama. Kita bolehlah hantarkan bacaan anda. Okey. Jadi marilah sama-sama kita bertadabbur bersama, kita dengarkan bacaan oleh Puan Nadiah Latif. Fadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum wa litatma'inna qulubukum bih. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih kepada Puan Nadiah Latif, masya-Allah. Jadi saya pun tak pasti ni mungkin budak kecil atau mungkin orang tua. Mungkinlah kita, tapi dah apa pun bacaannya masya-Allah. Bacaannya semuanya okeylah. Jadi saya berikan ruang kepada Ustaz. Fadhal. Ustaz, saya rasa ni senang kasih kerja saya Ustaz. Senang kerja. Allah. Alhamdulillah. Bacaan Puan Nadiah tadi, bacaan yang baik, alhamdulillah. Semua saya rasa dah cover lagi bacaan dia untuk kita punya pelajaran atau perkongsian kita pada hari ini tentang qalqalahnya, kemudian tentang dengungnya. Alhamdulillah. Baik bacaan. Itu saja Ustaz daripada saya. Saya rasa tak tahu apa lagi nak komen insya-Allah. Tapi alhamdulillah, kita ucapkan terima kasihlah kepada semua pembaca-pembaca kita pada hari ini insya-Allah. InsyaAllah. Jadi insyaAllah maksudnya tu dah bacaan tu macam benchmark step benchmark dia. Okeylah, tapi maksudnya bacaan dah okey sangatlah insyaAllah. Jadi kita apa yang kita boleh kongsikan ataupun kita boleh tonton bersama, kita jadikan itu sebagai mungkin role model bacaan. Kalau kita tak pasti macam nak bacaannya, bolehlah kita dengar, ataupun kalau tak di sini bolehlah dengar mana-mana. Saya sekarang dah senang saja, dah mudah saja. Kalau nak dengar apa-apa pun boleh dengar di YouTube saja Ustaz atau di kat mana, kat Spotify ke kat mana-mana lah kita boleh dengarkan ayat-ayat suci Al-Quran insya-Allah. Alhamdulillah kita sudah pun belum akhir rancangan lagi. Okey, jangan ke mana-mana. InsyaAllah kita akan berehat sebentar
InsyaAllah kita akan kembali untuk segmen yang ada satu lagi segmen kita pada selepas ini. Okey. Jadi sebelum itu kita dengarkan sedikit sedutan daripada ceramah di Masjid Darul Makmur. Kita kembali lagi di Konti. Bagaimana mendapat pahala hidup 7,000 tahun. Ialah memandangkan kita ni umat Rasulullah, umat yang terakhir, umat yang terawal masuk syurga. Dan tajuk buku ini pun insya-Allah bukan setakat pahala 7,000 tahun, tapi sebenarnya mendidik kita bagaimana untuk dapat bersama dengan Rasulullah SAW dalam syurga. Itu yang kita nak sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, kita kembali di program Ngaji Lain kita insya-Allah. Jadi seperti yang telah saya kongsikan tadi, anda boleh tonton ceramah-ceramah kami di laman Facebook Masjid Darul Makmur. Jadi boleh lihatlah anda video ke kan, ataupun boleh scroll lah tengok mana yang kuliah-kuliah yang anda ingin tonton, yang boleh manfaat bersama insya-Allah. Jadi alhamdulillah tadi saya dah janjikan ada segmen yang terakhir sebelum kita akhiri program kita. Jadi segmen ini yang akan saya tak nak cakap banyak lah, biarlah orangnya yang sendiri yang boleh kongsikan apakah segmen ini. Tapi saya beritahu sajalah, nama segmen ini adalah Benda Baik Kita Kongsi. Okay? Kan benda baik, apa tu benda baik tu? Dekat Malaysia nama lain janda baik. Tak ada kena-mengena. Okey. Jadi saya panggilkan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hamzah untuk mempersembahkan untuk kongsikanlah dia punya program ataupun segmennya Benda Baik Kita Kongsi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Safwan, terima kasih Ustaz Hanafi, dan juga terima kasih kepada semua yang menonton di mana jua anda berada. Dan insya-Allah kali ini adalah segmen saya di mana ianya dinamakan segmen BBKK, Benda Baik Kita Kongsi. Dan sebagai pendahuluan, kita ingin memberitahu berkenaan dengan segmen ini. Segmen ini di mana saya akan mengongsikan perkara-perkara berkenaan dengan Al-Quranul Karim. Sama ada kita berkongsi berkenaan dengan cara-cara kita belajar Al-Quran, ataupun tips-tips mudah kita mengaji, ataupun alat-alat bantu mengajar dari segi produk-produk yang boleh kita beli, maupun aplikasi-aplikasi bijak yang boleh kita dapatkan di dalam telefon pintar kita. Jadi insya-Allah pada malam ini, episod yang pertama di dalam program Ngaji Lain, apa kata kita berkongsi tentang mengaji. Baiklah, jadi kita nak membuat perkongsian yang pertama itu 3 cara mudah untuk kita belajar mengaji. Sebab apa, tadi kan kita dah dengar peserta-peserta baca Al-Quran. Jadi kita mesti terasa mereka mungkin yang belum pernah ataupun boleh lagi membaca Al-Quran, mungkin ada semangat untuk belajar. Dan di antara keajaiban Al-Quran adalah ianya boleh dipelajari oleh semua peringkat umur, tak kira muda maupun sudah dewasa. Jadi 3 cara ini yang boleh kita ambil untuk kita belajar mengaji. Cara yang pertama adalah mengenal huruf dan sebutan-sebutannya. Jadi kita kenal huruf alif sampai ya. Kita tahu sebutan huruf ba macam mana, bentuknya macam mana. Kalau ada titik 1 di bawah, kalau ada titik 2 di atas jadi ta, kalau ada 3 titik di atas jadi sa, bentuk yang berupa sampan dan sebagainya. Itu adalah cara yang pertama, kita mengenal huruf dan sebutannya. Cara yang kedua adalah kita mengenal baris dan bunyinya pula. Kita kenal ada yang baris atas, baris bawah, baris depan, bunyinya A, I, U, ada yang 2 baris, bunyinya An, En, On, dan bunyinya macam mana bila dia bersambung dengan huruf. Jadi tan, jadi jan, jadi kita belajar bagaimana sebutannya, belajar bagaimana baris dan bunyinya. Dan yang ketiga dan terakhir cara untuk kita belajar mengaji Al-Quran adalah dengan kita mengenal bacaan huruf yang telah disambung pula. Sebab apa? Bila kita lihat Al-Quran tu kan semuanya huruf-hurufnya sudah disambung. Jadi bila kita ada huruf satu huruf
ka, satu huruf ta, satu huruf ba. Bila kita gabungkan ketiga-tiga huruf ni menjadi kataba. Jadi kita belajar macam mana kita nak bunyikan bila huruf itu bersambung, macam mana kita nak bacakan dengan betul. Jadi seterusnya adalah kitab-kitab mengaji ni banyak sebenarnya. Daripada kitab Muqaddam, kitab Iqra, kitab Qiraati, kitab Tilawati. Banyak sekali teknik-teknik, banyak sekali kitab-kitab atau buku-buku yang boleh kita dapatkan untuk kita belajar mengaji, untuk kita belajar membaca Al-Quranul Karim daripada tahap awal. Saya ingin kongsikan dua di sini. Yang pertama adalah Muqaddam. Di sini saya sendiri pun dulu belajar mengaji menggunakan Muqaddam. Di mana Muqaddam ini dia menggunakan kaedah Baghdadiyah dan mengajarkan kita daripada permulaan huruf hinggalah kepada huruf dengan bunyi-bunyinya dan baris-barisnya, hinggalah kita belajar bila huruf itu bila disambung dan bunyinya macam mana bila kita sambungkan huruf-huruf. Ini adalah kitab yang pertama, dan kitab yang kedua juga kitab yang masyhur yang selalu kita dengar adalah kitab Iqra. Kitab Iqra ni secara ringkasnya adalah ada 6 buah kitab, 6 buah siri kitab yang kita boleh dapatkan untuk kita belajar mengaji daripada awal hingga akhir. Daripada kita mengenal huruf, daripada kita mengenal baris-baris dan bunyinya dan sebutan hurufnya, hinggalah kita belajar bila huruf itu disambung dan kita boleh membaca dan mengenal huruf tersebut ataupun perkataan tersebut. Jadi kitab-kitab Muqaddam dan juga kitab Iqra ini adalah kitab-kitab permulaan bagi mereka yang ingin belajar mengaji, ingin membaca Al-Quran. Seterusnya yang terakhir sebelum kita berpindah kepada Ustaz Safwan nanti, kita nak kongsi 3 tips mudah. 3 tips mudah apabila kita nak belajar mengaji. Sebab apa? Secara langsung ataupun tidak, bila kita nak belajar mengaji ni sebenarnya kita sedang mempelajari satu bahasa yang baru, iaitu bahasa Arab. Jadi dalam mempelajari bahasa ada cara-cara dan teknik-tekniknya yang tersendiri. Jadi saya kongsikan 3 tips mudah untuk kita mengaji. Yang pertama adalah berlatih. Kita nak kena luangkan masa kita untuk berlatih, untuk membaca, untuk mengenal dan juga untuk mengkaji sebutan-sebutan huruf yang kita nak belajar. Yang kedua, meniru. Ini bukan peperiksaan Peperiksaan tak boleh tiru. Tapi bila kita nak belajar bahasa, kita nak kena tiru cara sebutan dia. Macam mana cara bunyi huruf tu, kita nak kena tiru. Jadi itu adalah tips yang kedua. Dan yang ketiga juga sangat penting, iaitu ulang dan ulang. Kita kena banyak kali ulang sebab ni kan satu bahasa yang baru. Jadi kita kena banyak kali kita ulang kembali, kita latih dan kita meniru agar kita dapat menguasai bahasa Arab dan juga kita memperbaik bacaan kita sehinggalah kita boleh betul-betul membaca Al-Quran dengan baik dan sempurna, insya-Allah. Dan yang terakhir, satu perkara penting. Bila kita lihat cara-cara kita nak mengaji tadi kan, dan tips-tips mudah untuk kita mengaji Al-Quran, sebenarnya kita perlukan satu komponen lagi, iaitu komponennya itu ialah guru. Kita kena pastikan kita boleh dapatkan guru-guru yang bertauliah, guru-guru yang boleh mengajar kita mengaji. Kerana macam mana kita nak latih kalau tak ada guru, kita nak tiru bacaan siapa, suara siapa, kita nak ulang-ulang banyak kali, siapa yang boleh betulkan kita, siapa yang boleh pastikan yang kita baca dengan betul. Sebaiknya lah saya sarankan dan kita sarankan kita dapatkan guru yang boleh belajar, yang boleh mengajar kita mengaji dengan baik, insya-Allah. Itulah saja segmen kita, iaitu segmen benda baik kita kongsi. InsyaAllah kita temukan sekali lagi di dalam episod yang mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Muhammad Hamzah atas perkongsiannya tentang tips-tips mengaji Ustaz jadi semestinya lah kita ini sebagai seorang Muslim, mengaji ini adalah satu perkara yang sangat penting lah. Dia ibarat macam Ustaz macam berdetik jantung kan, berdetuk jantung berdetik jantung, berdetuk tu tak tahu apa. Okey. Jadi kita seorang Muslim, kita seharusnya wajiblah kita untuk rajin-rajinkan diri kita untuk belajar, menghafal, mengaji Al-Quran, insya-Allah. Jadi alhamdulillah kita ini sebelum kita akhiri, kita dah di penghujung rancangan insya-Allah. Tapi saya nak ingatkan lagi lah kepada penonton-penonton semua di sana, bolehlah kongsikan bacaan-bacaan. Jadi sebentar lagi
ataupun sekarang lah, saya kasih sekarang terus lah. Okey, insya-Allah ini adalah ayat-ayat yang akan anda boleh bacakan untuk untuk kita akan kongsikan untuk minggu hadapan, insya-Allah. Ada dapat? Okey, di skrin sekarang ini. Jadi ayat ini yang anda boleh rekod, anda boleh voice note, anda boleh rekod juga, dan boleh hantarkan kepada kami melalui WhatsApp, nombornya 97894148. Saya ulangi lagi, 97894148. Jadi kalau mungkin tadi laju sangat, tapi jangan risau, insya-Allah nanti kita akan post di Facebook kita. Jadi anda boleh lungsuri ke laman Facebook kami dan lalu boleh tengoklah ayatnya, boleh pelan-pelan, boleh tengok sikit apa macam nak baca, barulah hantarkan bacaan kepada kami. Boleh sebutkan ngaji Lane, lalu berikan ataupun berikan nama anda, bukan berikan nama, share lah nama dia kat situ juga. Okey, insya-Allah. Jadi janganlah malu-malu, kita beri semangat bersamalah. Kita daripada kita tak duduk rumah, kita duduk rumah tu, kita tengah free tu, kadang kita kongsilah berapa 1-2 ayat je kan. Bolehlah kita dengarkan bersama, kita boleh manfaatkan ilmu itu, insya-Allah. Jadi saya Ustaz ada apa perkara mungkin boleh rumuskanlah apa yang telah dikongsikan pada hari ini, insya-Allah Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz, tak lama. Cuma itulah, kita kena semua kita ambil kesempatan ini, kesempatan untuk kita baca, kita perbaiki bacaan Al-Quran kita. Saya boleh simpulkan daripada pandangan ulama tentang cara kita belajar Al-Quran. Ada 2 cara. Satu, seorang itu dengar bacaan daripada guru dia. Satu lagi, kita baca dan guru mendengar bacaan kita. Cara pertama itu cara ulama yang terdahulu, mutaqaddimin, dan cara yang kedua itu adalah cara mutaakhirin, ulama yang terkemudian. Ulama juga yang terkini merumuskan kita sebaiknya kita gabungkan dua-dua sekali caranya, iaitu kita dengar bacaan guru dan juga guru dengar bacaan. Jadi kita boleh tahu mana kesilapan ataupun kesalahan kita yang perlu kita perbaiki. Ala kuliah mungkin dengan kita hantaran pada voice note ataupun bacaan kita, perakaman video, mungkin kita baca, kita rasa kita nak belajar, tapi kalau kita mungkin dengan cara kita atau bacaan kita itu, orang lain juga dapat manfaat. Oh, betul. Jadi kita pun boleh berhala, Ustaz, boleh beroleh pahala, insya-Allah, tanpa kita sedari, Ustaz. Betul. Jadi ini peluang kita lah, sama-sama kita perbaiki, sama-sama kita belajari tentang ilmu Al-Quran. InsyaAllah. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jadi itulah kita. Maksudnya manfaat tu bukan manfaat awak juga, bukan manfaat kita, tapi manfaat kita bersama, insya-Allah. Dapat pahala juga bersama, insya-Allah. Jadi alhamdulillah kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Okey, jadi klise tapi jangan risau, insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Okey. Jadi rajin-rajinkanlah diri kita untuk membaca Al-Quran, untuk mengaji, untuk memahami dan menyayangi Al-Quran kita, insya-Allah. Jadi jangan lupa untuk apa? Untuk rekod bacaan anda dan hantarkan kepada kami, insya-Allah. Kita tak pilih mana yang bagus apa pun, bukan tak pilih mana yang bagus lah, kita tak pilih mana, kita kalau dapat banyak, insya-Allah kita dengarkan semualah. Okey, kalau kita dapat sikit, saya rekod lah, saya lah baca gitu sendiri, tak lah. Okey, semua dapat kongsi bersamalah, insya-Allah. Okey, jadi kita berjumpa lagi di masa akan datang, insya-Allah. Dengan akhiri itu, saya akhiri dengan dia bukan, ini tagline kita lah. Kita kalau dia melekat lah. Kalau dia tak melekat, saya cuba tukar untuk minggu hadapan pula. Okey. Jadi nama program kita pun Ngaji Lane. Jadi jika susah untuk cari yang lain, jom ngaji di Ngaji Lane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.